Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 3. Apa kabar murid-murid tahun 3 pada hari ini? Selama seminggu kita tidak berjumpa dalam video pengajaran dan pembelajaran. Tahniah dan syabas cikgu ucapkan kepada murid-murid, semua murid tahun 3 kerana telah membuat penilaian sumatif pada minggu yang lalu. Jadi pada minggu ini kita akan meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran kita seperti biasa. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita masih lagi melihat kepada tajuk yang ke-6, iaitu panjang, jisim dan isi padu cecair. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan melihat standard kandungan 6.1 panjang, 6.2 jisim, dan 6.3 isi padu cecair. Manakala standard pembelajaran, kita akan melihat 6.1.2 menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 ukuran panjang melibatkan meter dan sentimeter. 6.2.2 menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 ukuran jisim melibatkan kilogram dan gram, serta 6.3.2 menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 isi padu cecair melibatkan liter dan mililiter. Dan objektif pembelajaran kita pada hari ini diharapkan pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 ukuran panjang, jisim dan isi padu cecair dengan betul. Jadi pada hari ini kita akan melihat ketiga-tiga perkara ini, ketiga-tiga kemahiran melibatkan panjang, jisim serta isi padu cecair. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita, marilah kita membuat sedikit ulang kaji. Adakah murid-murid masih ingat lagi apakah unit bagi ukuran panjang, jisim dan isi padu cecair? Bagi panjang, apa unit ukuran bagi panjang? Iaitu meter dan sentimeter. Apakah perkaitan meter dengan sentimeter? 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Dan 100 sentimeter bersamaan dengan 1 meter. Seterusnya, jisim. Apakah unit ukuran bagi jisim? Yaitu kilogram dan gram. Dan perkaitannya 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Manakala 1000 gram bersamaan dengan 1 kilogram. Seterusnya adalah isi padu cecair. Apakah unit ukuran bagi isi padu cecair? Liter dan mililiter. Iaitu 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. 1000 mililiter bersamaan dengan 1 liter. Jadi cikgu harapkan murid-murid dapat mengingat kesemua perkaitan ini untuk panjang, jisim serta isi padu cecair. Kerana perkaitan ini amat penting semasa kita menyelesaikan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nanti.
Dan di sini cikgu nak kongsikan bagaimana murid-murid dapat menghafal dengan mudah urutan unit-unit ini dengan betul. Jadi di sini cikgu ada buat satu ayat, yaitu M ini adalah murid. Jadi M, murid ini bermula dengan M. Jadi murid cemerlang, CM. Jadi kalau cemerlang maksudnya untuk CM. Murid cemerlang. KG ini kalau guru. Dan G ini geram. L ini lempar. ML ini masuk longkang. Kalau diingatkan ayat ini lebih mudah untuk murid-murid ingat, yaitu murid cemerlang, kalau guru geram, lempar, masuk longkang. Ini hanya ayat untuk kamu menghafal. Kalau ayat seperti ini mudah kamu nak menghafal. Kamu boleh guna ayat yang cikgu berikan ini atau kamu boleh bina ayat sendiri asalkan kamu dapat menghafal urutan unit-unit ini serta pekaitannya. Jadi pekaitan M dengan CM adalah 100, kemudian KG dan G adalah 1000 dan L dengan ML adalah 1000 juga. Hanya M dengan CM saja berbeza, yaitu 100. Baiklah murid-murid, seterusnya kita terus lihat kepada contoh yang pertama melibatkan kemahiran tambah meter dengan meter. Jadi di sini diberikan satu contoh soalan seperti ini. 453 meter tambah 390 meter sama dengan berapa meter? Jadi di sini unit yang terlibat hanya ada satu sahaja, yaitu meter. Unitnya adalah sama, meter, meter, meter. Jadi sekiranya hanya melibatkan satu unit yang sama, kita tidak perlu menggunakan perkaitan. Jadi kita boleh tambah seperti biasa. Jadi kita akan tuliskan 453 meter tambah 390 meter. Sama dengan, jadi kita tambah seperti biasa, kita akan tulis unit meter dulu. 3 tambah sifar akan dapat 3. 5 tambah 9 ada pengumpulan semula iaitu 14. 1 tambah 4 akan dapat 5. 5 tambah 3 akan dapat 8. Jadi jawapannya adalah 843 meter. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat tambah sentimeter dengan sentimeter. Diberikan soalan seperti ini. 54 cm tambah 97 cm tambah 83 cm sama dengan berapa meter, berapa sentimeter. Jadi di sini di ayat matematik ini pada soalan ini unitnya sama, sentimeter, sentimeter, sentimeter. Hanya jawapannya sahaja nanti kita kena tukarkan kepada meter dan sentimeter. Jadi untuk ini, untuk ayat matematik tambah ini kita boleh tambah seperti biasa kerana unitnya sama, sentimeter, sentimeter, sentimeter. Jadi kita akan tambah seperti biasa. 54 cm tambah 97 cm sama dengan, jadi sebenarnya kalau tambah 3 nilai seperti ini kita ada 2 cara. Sama ada kita tambah 2 nilai terlebih dahulu seperti yang cikgu buat ini, atau murid-murid boleh tambah ketiga-tiganya sekaligus pun boleh. Jadi sekarang kita akan tambah seperti biasa, kita akan tulis sentimeter. 4 tambah 7 kita ada pengumpulan semula iaitu 11. 1 tambah 5 akan dapat 6. 6 tambah 9 kita akan dapat 15. Adakah sudah selesai menambah? Belum, kita masih ada nilai yang ketiga. Jadi kita tambah 83 cm. Kita tambah seperti biasa, sentimeter. 1 tambah 3 dapat 4. 5 tambah 8, kita ada pengumpulan semula. Kita akan dapat 13.
1 tambah 1 kita akan dapat 2. Jadi kita lihat semula di sini, jawapan yang diminta adalah dalam meter dan sentimeter. Jadi kita kena tukar semula jawapan terakhir ini kepada 2 unit. Jadi macam mana kita nak tukar? Kita kena keluarkan perkaitan. Jadi kita kena tukarkan 234 cm ini kepada meter dan sentimeter. Jadi kita keluarkan perkaitan meter dan sentimeter. Meter tukar kepada sentimeter, kita akan menggunakan operasi. Maaf, di sini kita nak tukar sentimeter kepada meter dan sentimeter. Jadi di sini kalau kita lihat perkaitan ini, sentimeter tukar kepada meter, sebab sentimeter di sini ini pun sentimeter. Jadi kita tukar sentimeter kepada meter. Jadi ada 2 sifar, maka kita akan potong. Kita akan buat garisan 1, 2. Jadi kita akan buat garisan di sini. Kenapa kita hanya ambil 2 nombor untuk di belakang? Kerana perkaitan meter dengan sentimeter adalah 100. 100 ada 2 sifar. Kalau ada 2 sifar, maka nombor di belakang ini perlu ada 2 sahaja. Jadi 4, 3, kemudian kita akan buat garisan untuk pisahkan antara 2 nombor di belakang dengan 1 nombor di hadapan. Jadi 2 di hadapan ini kita akan masukkan ke dalam meter dan 2 nombor di belakang kita masukkan ke dalam sentimeter. Jadi jawapannya adalah 2 meter 34 sentimeter. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada tambah meter dan sentimeter dengan meter dan sentimeter. Diberikan contoh soalan seperti ini. 87 cm tambah 1 meter 64 cm tambah 1 meter 32 cm bersamaan dengan berapa meter, berapa sentimeter. Jadi, di sini ada 2 unit. Meter dan sentimeter. Jadi nanti kita akan menggunakan perkaitan. Jadi kita akan keluarkan perkaitan meter dan sentimeter. 1 meter bersamaan dengan 100 cm. 100 cm adalah bersamaan dengan 1 meter. Jadi sekarang kita akan susunkan dalam bentuk lazim. Jadi kita mulakan dengan 87 cm. Kita susun seperti ini. Tambah 1 meter 64 cm. Jadi pastikan unit yang sama disusun sama baris. Sentimeter dengan sentimeter. Sama dengan. Jadi kita akan tambah seperti biasa. Sentimeter 7 tambah 4 kita dapat 11. 1 tambah 8 kita dapat 9. 9 tambah 6 kita dapat 15. Jadi pastikan 1 ini tak boleh dibawa pergi meter. Kerana sekarang kita selesaikan sentimeter. Jadi pengumpulan semula itu mesti dalam sentimeter sahaja. Tidak boleh dibawa pergi meter kerana unitnya tidak sama. Jadi yang ini 1 meter tambah tiada apa-apa, maka kita dapat semula 1 meter. Seterusnya kita tambah nilai ukuran yang ketiga. Tambah 1 meter 32 cm sama dengan, kita tambah seperti biasa, sentimeter. 1 tambah 2 dapat 3, 5 tambah 3 dapat 8. Kemudian 1 meter, 1 tambah 1 kita dapat 2 meter. Jadi di sini kita kena lihat jawapan yang terakhir kerana di sini melibatkan 2 unit. Adakah murid-murid masih ingat lagi semasa kita membuat masa dan waktu? Sekiranya masa itu lebih dari 60 minit, kita kena tukar menjadi 1 jam. Jadi konsepnya sama untuk apabila melibatkan panjang. Kerana panjang ini turut melibatkan unit, iaitu sentimeter dan meter. Jadi kita kena tengok balik. 183 cm dia sudah lebih dari 100. Iaitu perkaitan antara meter dengan sentimeter. Jadi dia sudah lebih 100, maka kita kena
tolak. Kita kena tukar, jadi kita kena tolak 100 cm. Apabila kita tolak 100, maka di sini kita kena tambah 1 meter. Jadi, kita tolak seperti biasa. Sentimeter, 3 tolak sifar dapat 3. 8 tolak sifar dapat 8. 1 tolak 1 sifar, tak perlu ditulis. Kemudian meter, 2 tambah. Di sini hati-hati. Di sini operasi tambah. Jadi, 2 tambah 1 dapat 3. Maka sekarang jawapan terakhirnya adalah 3 meter 83 sentimeter. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada jisim. Jadi contoh yang pertama untuk jisim kita akan tambah kilogram dengan kilogram. Jadi diberikan contoh soalan seperti ini. 34 kg tambah 47 kg sama dengan berapa kilogram? Jadi konsepnya sama. Apabila unitnya hanya melibatkan satu sahaja dan unitnya sama, maka kita boleh terus tambah seperti biasa. Jadi unit sini adalah kilogram, ini pun kilogram dan ini juga kilogram. Jadi unitnya sama. Maka kita boleh tambah seperti biasa, tak perlu gunakan perkaitan. Jadi 34 kg tambah 47 kg. Jadi 4 tambah 7 akan dapat 11. 1 tambah 3 akan dapat 4. 4 tambah 4 kita akan dapat 8. Jadi jawapannya 81 kg. Baiklah, seterusnya kita lihat contoh yang kedua melibatkan jisim. Jadi sekarang kita akan tambah gram dengan gram, iaitu tambah G dengan G. Diberikan contoh soalan seperti ini. 685 gram tambah 975 gram tambah 450 gram sama dengan berapa kilogram berapa gram. Jadi di sini kalau murid-murid dapat lihat pada ayat matematik ini unitnya semuanya sama. Gram, gram, gram. Hanya jawapannya sahaja dia minta dalam 2 unit yaitu kilogram dan gram. Jadi kita selesaikan dulu ayat matematik ini. Kita tambah dulu 685 gram tambah 975 gram. Jadi cikgu selesaikan 2 nilai terlebih dahulu. Jadi gram 5 tambah 5 dapat 10. 1 tambah 8 dapat 9. 9 tambah 7 dapat 16. 1 tambah 6 dapat 7 dan 7 tambah 9 akan dapat 16. Kemudian kita akan tambah nilai yang ketiga, 450 gram. Jadi kita tambah seperti biasa, gram, sifar tambah sifar dapat sifar. 6 tambah 5 dapat 11, 1 tambah 6 dapat 7, 7 tambah 4 dapat 11 dan 1 tambah 1 dapat 2. Jadi sekarang kita tak boleh tinggalkan ini sebagai jawapan terakhir kerana jawapan terakhir minta dalam kilogram dan gram. Jadi kita kena tukar semula jawapan terakhir ini kepada kilogram dan gram. Jadi kita kena gunakan perkaitan. Jadi kilogram dan gram. 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. 1000 gram bersamaan dengan 1 kilogram. Jadi di sini terdapat 3 sifar. 1000 ada 3 sifar. Maka kita akan pastikan nombor di belakang ada 3. 1, 2, 3. Maka kita akan buat garisan di antara 2 dan 1. Kenapa perlu ada 3 nombor di belakang? Kerana sifar untuk 1000 ada 3. Kita lihat kepada perkaitan ini. Jadi sekarang nombor 2 di hadapan ini kita akan masukkan ke dalam kilogram dan 110 kita masukkan ke dalam gram. Jadi jawapannya adalah 2 kilogram 110 gram. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada contoh yang ketiga melibatkan tambah kilogram dan gram dengan kilogram dan gram. Diberikan contoh soalan seperti ini. 2 kilogram 450 gram tambah 1 kilogram 950 gram sama dengan berapa kilogram berapa gram. Jadi di sini ada 2 unit.
kilogram dan gram tambah kilogram dan gram. Maka kita akan menggunakan perkaitan. Jadi perkaitan antara kilogram dan gram. 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Dan 1000 gram bersamaan dengan 1 kilogram. Jadi kita akan tambah 2 kilogram 450 gram tambah 1 kilogram 950 gram. Jadi kita tambah seperti biasa terlebih dahulu. Gram, sifar tambah sifar dapat sifar, 5 tambah 5 dapat 10, 1 tambah 4 dapat 5, 5 tambah 9 kita dapat 14. Jadi ingat, jangan dikumpulkan pergi kilogram kerana kita masih lagi dalam gram. Jadi tak boleh buat pengumpulan semula kepada rumah kilogram. Jadi sekarang baru kita selesaikan kilogram. 2 tambah 1 kita dapat 3. Jadi kita kena lihat semula pada jawapan terakhir kerana ini melibatkan 2 unit, kilogram dan gram. Jadi kita tengok balik jawapan terakhir. Jawapan terakhir 1400 gram. 1400 gram ini sudah lebih dari 1000 gram. Jadi lebih dari 1000 gram iaitu perkaitan antara kilogram dan gram. Jadi apabila lebih dari 1000 maka kita kena tolak 1000 gram dan kg ini kita tambah 1 kg. Sama dengan, jadi kita tolak seperti biasa, gram, sifar tolak sifar dapat sifar, sifar tolak sifar dapat sifar, 4 tolak sifar dapat 4, 1 tolak 1 bersamaan dengan sifar tak perlu ditulis. Kemudian kilogram 3 tambah. Jadi berhati-hati di sini adalah tambah. 3 tambah 1 kita akan dapat 4. Jadi jawapannya adalah 4 kilogram 400 gram. Baiklah murid-murid, selesai untuk panjang. Sekarang kita lihat kepada isi padu cecair. Jadi, contoh yang pertama melibatkan isi padu cecair adalah tambah liter dengan liter. Diberikan soalan seperti ini. 35 liter tambah 9 liter bersamaan dengan berapa liter? Jadi, konsepnya sama. Apabila unitnya sama, kamu boleh tambah seperti biasa. Jadi, 35 liter tambah 9 liter bersamaan dengan, jadi kita selesaikan seperti biasa. Liter, 5 tambah 9 kita dapat 14. Kemudian 1 tambah 3 kita akan dapat 4. Jadi jawapannya 44 liter. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada contoh yang kedua iaitu tambah mililiter dengan mililiter. Diberikan soalan seperti ini. 3.850 ml tambah 4.120 ml tambah 2.030 ml sama dengan berapa liter? Jadi pada ayat matematik ini nilainya mempunyai unit yang sama iaitu mililiter, mililiter, mililiter. Hanya jawapan nanti kita kena tukar kepada liter. Jadi, kita boleh selesaikan ayat matematik ini terlebih dahulu kerana unitnya sama. Jadi, kita akan selesaikan 3.850 ml tambah 4.120 ml. Jadi, cikgu selesaikan dua nilai terlebih dahulu. Kita tambah seperti biasa. Sifar tambah sifar dapat sifar. 5 tambah 2 dapat 7. 8 tambah 1 dapat 9, 3 tambah 4 dapat 7. Sekarang kita akan tambah nilai massa yang ketiga. 2030 ml sama dengan mililiter. Sifar tambah sifar dapat sifar. 7 tambah 3 dapat 10. 1 tambah 9 dapat 10. 1 tambah 7 kita dapat 8. Dan 8 tambah 2 kita dapat 10. Jadi, adakah ini jawapan terakhir? Bukan, kerana jawapan minta dalam unit liter. Jadi, kita kena tukar mililiter jadi liter.
Cikgu harapkan murid-murid masih ingat lagi kemahiran menukar unit yang telah kita belajar pada minggu yang lalu. Jadi sekarang kita akan keluarkan perkaitan. Jadi sekarang kita kena tukar 1000 ml kepada liter. Kita keluarkan perkaitan liter kepada mililiter. 1 liter bersamaan dengan 1000 ml. 1000 ml bersamaan dengan 1 liter. Jadi sekarang apabila kita nak tukar mililiter kepada liter, maka anak panahnya adalah yang berada di bawah ini. Mililiter tukar jadi liter. Maka kita akan menggunakan operasi bahagi. Apabila pertukaran unit, maka kita akan sama ada menggunakan darab atau bahagi. Kita lihat kita nak tukar unit apa kepada apa. Jadi soalan ini kita tukar mililiter kepada liter. Jadi kita ikut anak panah mililiter kepada liter. Jadi kita akan menggunakan bahagi 1000. Jadi kalau bahagi kita boleh terus potong sifar. Jadi 1000 ada 3 sifar. Maka di sini pun kita akan potong 3 sifar. 1, 2, 3. Jadi nombor yang tinggal inilah untuk jawapan, iaitu 10. Maka jawapannya adalah 10 liter. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada contoh yang terakhir melibatkan isi padu cecair, iaitu tambah liter dan mililiter dengan liter dan mililiter. Diberikan soalan seperti ini. 5 liter 720 ml tambah 2 liter 80 ml tambah 980 ml bersamaan dengan berapa liter berapa mililiter. Jadi di sini ada 2 unit digunakan dalam ayat matematik ini, ada 2 unit liter dan mililiter. Maka kita akan menggunakan perkaitan. Jadi kita keluarkan terlebih dahulu liter dan mililiter. 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. 1000 mililiter bersamaan dengan 1 liter. Jadi sekarang kita akan masukkan ke dalam bentuk lazim. Kita mulakan dengan nilai yang pertama, iaitu 5 liter 720 mililiter tambah 2 liter 80 mililiter tambah 980 mililiter. Jadi cikgu telah menggunakan kaedah yang kedua, iaitu cikgu tambah ketiga-tiga nilai sekaligus. Kalau tambah ketiga-tiga nilai sekaligus, maka operasi tambah kamu tulis hanya sekali sahaja. Tak perlu sampai 2 kali. Tulis dekat yang paling bawah, barisan yang paling bawah nombor, itulah kamu letak operasi tambah. Jadi apabila menggunakan kaedah tambah sekaligus ini, kena berhati-hati, tolong tambah dengan betul. Jadi sekarang kita tambah, kita selesaikan. Mililiter, sifar tambah sifar tambah sifar akan dapat sifar. 2 tambah 8 kita dapat 10. 10 tambah 8 kita dapat 18. 1 tambah 7 kita dapat 8. 8 tambah 9 kita akan dapat 17. Jadi ingat, pengumpulan semula tidak boleh dibawa pergi unit yang berbeza. Kerana kita sekarang selesaikan mililiter. Jadi pengumpulan semula mesti dalam mililiter sahaja. Kemudian barulah kita selesaikan liter. 5 tambah 2 kita dapat 7. Jadi apabila ada 2 unit sebagai jawapan terakhir, maka kita akan lihat kepada nilai yang di belakang ini. Kita lihat kepada perkaitan. Jadi perkaitan 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Jadi jawapan ini sudah lebih dari 1000. Kalau lebih kita kena tolak. Kita tolak 1000 mililiter. Apabila kita tolak, maksudnya kita tukar. Kita tukar, maksudnya 1000 mililiter yang kita tolak ini kita bawa sebelah, kita akan jadi tambah 1 liter. Jadi kita akan tolak terlebih dahulu. Sifar tolak sifar dapat sifar. 8 tolak sifar dapat 8. 7 tolak sifar dapat 7. 1 tolak 1 tiada nilai, iaitu sifar, maka tak perlu ditulis. Kemudian di sini kita tambah liter. Kemudian 7 tambah 1 kita akan dapat 8. Jadi jawapannya adalah 8 liter 780 mililiter.
Baiklah murid-murid, sekarang adalah masa untuk mencuba. Seperti biasa, murid-murid kena salin ke-9 soalan ini. 9 soalan ini di dalam buku latihan peta matematik. Pastikan salin dengan betul, salin dengan teliti. Sebelum itu, pastikan murid-murid sudah memahami bagaimana untuk menambah melibatkan panjang, jisim dan isi padu cecair. Kalau sudah faham, barulah murid-murid jawab latihan ini. Seperti biasa, setelah selesai menjawab, sila ambil gambar dan hantar kepada cikgu untuk disemak. Setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.